4. Surah Yunus, muka surat 211 ayat yang ke-24. Okay, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih Tuan Safi share kat skrin ayat 24. Okay, ayat 24 ni panjang. Kita terjemah berhabis dulu Innama hanya senya. Innama hanya senya. Masalu perumpamaan. Masalu perumpamaan. Al-hayati dunya, kehidupan dunia. Al-hayati dunya, kehidupan dunia. Kama'in, seperti air yang. Ka seperti, ma'in air yang. Di kama'in seperti air yang. Anzalnahu, kami turunkannya. Anzalnahu, kami turunkannya. Okey. Min daripada as-sama, langit. As-sama, langit. Okey. Falalu, okey. Ikhtalata, bercampur. Ikhtalata, bercampur. Okey. Ikhtalata, bercampur. Bihi dengannya, dengan air tadi. Bihi dengannya, dengan air yang turun pada langit tadi. Nabatul ar, tumbuh-tumbuhan di bumi. Nabatul ar, tumbuh-tumbuhan di bumi. Mimma daripada apa yang. Mimma daripada apa yang. Ya'kulu memakan. Ya'kulu memakan. An-nas oleh manusia. An-nas oleh manusia. Wa dan al-an'am, binatang-binatang ternak. Al-an'am, binatang-binatang ternak. Hatta sehinggalah. Tambah sikit lah. Iza apabila akhazat telah melengkapkan al-ardu oleh bumi zukhrufaha perhiasannya. Zukhruf tu perhiasan, ada surah zukhruf, perhiasan. Wa dan izayyanat, ia menjadi indah. Izayyanat, ia menjadi indah. Maksudnya bumi itu menjadi indah. Wa dan zanna menyangka ahluha, pemiliknya. Ahluha, pemiliknya. Plural lah, senang. Ahluha, pemiliknya. Maksudnya pemilik tanaman, pemilik buah tadi. Annahum, bahawasanya mereka, maafkan saya. Annahum, bahawasanya mereka qadiruna, berkuasa alaiha, ke atasnya. Ataha, datanglah kepadanya. Terjemah ataha, datanglah kepadanya. Amruna, perintah kami. Dalam bracket tulis azab kami. Terjemah amruna, perintah kami. Maksud perintah kami itu azab kami. Lailan, pada malam hari. Ataupun naharan, siang hari. Falalu, ataupun maka. Ja'alnaha, kami jadikannya, pokok-pokok tu. Ja'alnaha, kami jadikannya.
hasidan, terpotong. Terjemah hasidan, terpotong. Maksud terpotong tu dia terputus, tercabut daripada tangkai dia. Orang putih terjemah kat sini clean, moon harvest ataupun red corn. Tak tahulah bahasa Inggeris cakap apa. Tapi maksud hasidan tu dia terputus daripada tangkai dia, termasuk hasidan. Okey. Kaan seolah-olah lam belum pernah tarna ia ada. Seolah-olah belum pernah ia ada. Bil-ams semalam. Bil-ams semalam. Terjemah bil-ams semalam. Kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah. Nufassilu, kami menerangkan, kami menjelaskan, semua boleh. Kami menerangkan, kami menjelaskan al-ayat, ayat-ayat. Terjemah al-ayat kat sini, ayat-ayat. Li bagi qaumin kaum yatafakkarun yang berfikir. Okey, ni ayat pertama kita. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 211 ayat 24. 211 ayat 24. Tolong baca Puan Izawani ayat pertama kita, ayat 24 surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang kami telah turunkannya daripada langit, lalu telah bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi daripada apa yang memakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak, sehinggalah apabila telah melengkapkan oleh bumi perhiasan dan ia menjadi indah dan menyangka. Perhiasannya. Dan ia menjadi indah dan menyangka pemilik-pemiliknya bahawasanya mereka berkuasa ke atasnya. Datang kepadanya perintah kami iaitu untuk membinasakan pada waktu malam ataupun pada waktu siang, maka kami jadikannya terpotong seolah-olah belum pernah ia ada semalam. Seperti itulah kami menerangkan ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Ayat ni apa relate dengan ayat sebelum? Okey, apa relate dengan ayat sebelum? Tuan tengok ayat sebelum, Puan Asmah tolong baca boleh ayat 23. Ayat 23. Puan Asmah tolong baca ayat 23. Sekarang ayat 24 kan? Apa relate dengan ayat 23? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Okey, terima kasih Puan Asmah. Minggu lepas kita bincang tentang orang-orang yang masa dia kat laut, dia menghadapi kesusahan, dia menghadapi saat-saat getir masa kat laut. Tengah-tengah susah kat laut ni, nak minta tolong siapa ni kat laut ni? Takkan nak bila dengan laut? Macam mana bila nak datang tengah laut? Kiri kanan depan belakang tak ada orang. Kiri kanan depan belakang laut dia memanjang. Tak nampak langsung pulau ke pesisiran pantai ke darat ke, tak nampak langsung. Jadi masa Allah bagi dia cemas, suasana getir kat laut tu, dia berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh dengan berkata, ayat 22, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau selamatkan kami daripada suasana ini, kami akan menjadi orang bersyukur. Tu janji masa tengah susah getir kat laut.
Tapi bila Allah selamatkan mereka, tiba-tiba mereka kat muka bumi, langgar pula perintah Allah. Degil pula dengan Allah. Masa susah dulu janji lain. Masa Allah dah hilangkan kesusahan, Allah Ta'ala dah jauhkan kesusahan pada mereka, Allah buat mereka selamat sampai ke darat, orang lain pula jadinya. Jadi Allah sebutlah dalam ayat 23 tu, orang semalam baca tadi. Sebab apa jadi macam tu? Mata al-hayati dunya. Sebab masa kat laut tadi, dia tahu dah dunia tak boleh tolong dia. Dunia tak boleh beri manfaat pada dia. Dunia tak mampu buat apa-apa pada dia. Sebab tu doa pada Allah. Tapi masa kembali balik ke darat, dunia ni boleh menyenangkan. Dunia ni boleh menyeronokkan. Dunia ni boleh menggembirakan. Dunia ni menghiburkan. Jadi Allah dah jadi nombor 2 masa tu. Allah dah jadi nombor 2 masa tu. Jadi Allah nak beritahu, penyebab manusia mungkir janji dengan Allah adalah duniawi. Penyebab manusia mungkir janji dengan Allah adalah duniawi. Boleh? Itu ayat minggu lepas. Jadi sekarang Allah nak cerita. Duniawi ni, analogi dia. Analogi duniawi ni, Masya Allah. Allah Ta'ala buat analogi. Analogi dalam Quran ni sangat-sangat hebat. Allah kata, dunia ni dia punya perumpamaan dia, analogi dia, macam air hujan yang kami turunkan daripada langit. Bila kami turunkan hujan daripada langit, maka air itu akan bercampur dengan tanah. Bila air itu bercampur dengan tanah, kena kat tanah, maka pokok-pokok yang ada kat tanah tu akan tumbuh dengan subur. Pokok-pokok yang ditanam oleh petani itu akan tumbuh dengan subur. Kalau kat Malaysia mungkin tanam padi. Okey, tanam sayur. Kalau kat tanah-tanah Arab mungkin mereka tanam gandum, tanam anggur, tanam apa lagi? Tanam jagung yang jenis harvest cepat-cepat ni. 6 bulan sekali harvest. Okey, tu. Lalu bila dengan sebab hujan tu turun, maka tumbuhan tu jadi subur. Sama ada yang manusia makan ataupun yang binatang makan. Yang manusia makan buah-buahan. Yang manusia makan pokok-pokok yang buahnya besar-besar. Yang binatang makan, tak kisahlah. Biji ring ke, pokok besar ke, pokok kecil ke, binatang semua makan. Dia senang cerita, semua buah yang manusia makan, semua binatang makan. Tapi tak semua buah yang binatang makan, manusia makan. Okey? Tak kisah. Yang penting, owner pada farm tadi, owner pada kebun tadi, bila dia tengok hujan turun, dia gembira. Kerana apa? Bumi dia yang sebelum ni agak kekeringan, tanah dia yang sebelum ni agak kekeringan, bila turunnya hujan, dia punya tanaman dia tumbuh dengan baik. Bukan sekadar tanaman dia, mungkin juga kat tanah dia ada pokok-pokok bunga, pokok-pokok hiasan. Jadi pokok-pokok bunga, pokok-pokok hiasan tu tumbuh dengan baik, cantik. Tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cantik. Lalu wazanna ahluha, pemilik-pemiliknya menyangka bahawasanya mereka berkuasa penuh ke atas tanaman mereka. Maksudnya apa? Ni hujung bulan ni boleh harvest ni, boleh jual dapat 100,000 ni. Okey? Contoh itu baca berita lah kan. Saya baca berita. Ella, penyanyi Ella tu, dia tanam apa? Tanam lada. Tanam cili. Untungan dia hampir 100,000. InsyaAllah. Tanam cili. Tanam cili je. Itu contoh lah. Bukan nak kata dia tak bagus tak. Jadi macam tu lah juga. Pekebun-pekebun ni, yang pemilik-pemilik ladang ni, bila tengok, tumbuh-tumbuhan ni menjadi, pokok dia makin besar. Mungkin masa seminggu 2 lagi nak harvest lah ni. Seminggu 2 nak harvest, memang kita kata makan untung lah tu lepas pada tu. Tengah-tengah mereka berfikir, mereka dah confirm lah boleh makan hasil dengan apa yang mereka usahakan tu. Lalu datanglah kepada mereka perintah kami sama ada waktu malam ataupun waktu siang. Perintah kami tu apa dia? Puting beliung ke, banjir besar ke, tak kisahlah. Ataupun Allah Ta'ala hantar burung-burung ke, Allah Ta'ala hantar binatang-binatang ke, belalang ke, gajah ke, tak kisah. Yang penting perintah Allah tu maksudnya perintah Allah yang datang untuk menjahanamkan tanaman-tanaman mereka. Lalu bila azab Allah datang, tak kisahlah, kebakaran ke, hujan lebat ke, banjir sampai, ataupun binatang-binatang buat rosak ke, burung-burung makan tanaman ke, monyet ke, contohlah, tikus ke, tak kisah, Allah boleh guna apa saja untuk rosakkan tanaman. Allah berkuasa.
Lalu kami jadikan pokok-pokok mereka tu hasidan. Maksud hasidan apa dia? Terpotong. Pokok buah-buahan, sayur-sayuran ataupun pucuk-pucuk yang patutnya boleh dimakan, boleh di-harvest, boleh diambil dia punya hasil, tapi terpotong sebelum dia masak. Terpotong sebelum dia masak. Hasidan tu, hasidan. Maksudnya terpotong sebelum dimasak ni tak boleh nak buat apa? Tak boleh nak makan, tak boleh nak makan hasil. Tak boleh nak makan hasil. Buah durian dia tak masak lagi, dia dah gugur, dan kalau pegang lama-lama pun tak jadi apa juga. Contohlah. Jadi boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Buang saja. Buah rambutan hijau lagi, belum kuning, belum merah lagi, hijau lagi, pop dah gugur jatuh. Boleh buat apa? Buah rambutan macam tu nak perang. Kalau mau pulang bolehlah perang, lama-lama masak. Buah rambutan, buah durian nak perang apa? Buang sajalah. Itu maksud hasidan. Bahkan Allah Ta'ala nak bagi contoh umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala binasakan. Allah Ta'ala guna perkataan hasidin. Inilah yang Tuan Sofi merahkan. Terima kasih Tuan Sofi merahkan. Saya nak tunjuk ayat pada tuan-tuan. Umat-umat terdahulu yang Allah binasakan tu, dia punya hancur, dia hasidin Allah guna. Dia hasidin ni macam ni. Pokok tu semasa dia masih bersambung dengan dia punya dahan dia, ranting dia, pokok tu hijau. Dia punya pucuk dia hijau, ranting dia hijau. Buah-buahan yang dekat situ hijau. Tapi bila patahkan dahan dia daripada pokok, esok lusa dahan dia masih hijau lagi ke? Daun dia masih hijau lagi ke? Tak ada dah. Pokok bunga contohlah, bunga kertas. Oh, masa dia duduk kat pokok dia, Masya Allah. Cuba patahkan pokok. Letak kat tepi. Buah dalam bilik aircon ke, buah dalam atas meja kita. Apa akan jadi? Layu-layu esok lusa tak ada seminggu habis hancur lebur daun tersebut. Itu maksud hasidan. Hasidan tu bahasa Arab sebut maktu'an, terpotong daripada asal dia. Terpotong daripada asal dia. Kalau pokok-pokok padi ke apa, dia panggil harvest. Terpotong daripada dia punya pangkal dia ataupun dia punya batang asal dia. Itu maksud hasidan. Kalau padi tu dah jadi, kalau gandum tu dah jadi, harvest untuk dituai, berbaloi dah. Ini kami jadikan dia terpotong sebelum dapat makan hasil. Maksudnya lebih kurang dalam seminggu dua nak harvest, nak potong, nak ambil hasil, pop Allah datangkan musibah ni. Okey, tengok muka surat ni 233. Tolong baca Tuan Sofi page 233 surah Hud ayat 100. Ada perkataan hasid. Ada perkataan hasidun kat situ. Ustaz, baca sikit. Oh, Safi baca sekali je, lepas ni bagi orang lain lah. Tolong terjemah orang lain. Ni je baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan perihalnya kepadamu, wahai Muhammad. Di antaranya ada yang masih wujud, sisanya yang dapat disaksikan, dan ada pula yang telah hancur lebur dan hilang lenyap. So, terima kasih Tuan Sofi. Yang hancur lebur dah. Hancur lebur hilang lenyap tu hasid. Hasid, itu maksud hasid. Boleh? Okey, baik, sambung ayat kita balik. Jadi tanaman-tanaman mereka yang mereka rasa boleh harvest, tak dapat hasil dah ni. 2 minggu lagi nak kutip hasil, owner dia ni dah berangan dah. Oh, ni untung 100,000 ni. Bayar berhabis kereta lama kat bank, beli kereta baru pula. Bawa anak-anak bini pergi berjalan lah. Pergi Turki. 100,000 cukup ni bawa anak bini jalan pergi Turki. Dah berangan dah ni. Dah check tiket dah. Berapa harga tiket kat Turki. Sewa hotel kat sana. Bayar travel agent kat sana. Dah buat kira-kira dah ni. Seronok dah ni. Lalu kami jadikannya terpotong daripada asal. Tak sempat dapat hasil. Bukan sekadar terpotong. Ni macam ni. Kalau pokok tu, contohlah ni pokok. Dia punya ranting dia saja patah. Tahun depan ataupun bulan depan boleh jadi ranting tu akan keluarkan dahan baru, akan keluar hasil baru. Ini tak perintah Allah yang Allah datangkan ni menjadikan keseluruhan pokok tu seolah-olah dicabut daripada bumi. Itu maksud dia. Lalu tanaman dia punya tanaman pula dah. Dia punya kebun dia tu ka'allam taghna bil ams. Kalau kat skrin dia kata apa? Seolah-olah tak pernah ada sebelum ni.
Maknanya Allah hancurkan kebun dia tu bukan sekadar tercabut pucuk, tercabut dahan, tercabut ranting yang ada bunga-bunga untuk keluar buah. Tak. Dengan akar-akar sekali Allah cabut sampai jadi macam padang jarak padang terkukur. Itu maksud ayat ni beritahu seolah-olah tak pernah ada sebelum ni. Ini banyak kali Allah buat. Allah buat contoh pada kaum Nabi Soleh yang sembelih unta tu kan. Allah hancurkan mereka sampai tempat mereka tinggal tu jadi macam padang jarak padang terkukur. Lepas ini Allah binasakan, esok ada orang lalu tempat tu esok dia tak sangka ada orang pernah tinggal kat sini dulu. Kalau kita kampung yang ditinggalkan, kampung ditinggalkan, negeri yang dibiarkan, kita lalu tengok ada kesan bangunan, ada tiang, walaupun dah banyak berubah, pokok-pokok dah tinggi, rumput-rumput dah tutup seluruh bangunan, tapi kita masih nampak lagi dia punya kesan-kesan. Allah Ta'ala bila nak binasakan satu kaum terdahulu, Allah binasakan sampai hancur lebur seolah-olah tak ada orang pernah tinggal kat situ. Tolong baca Puan Nur Zakiyah boleh? Muka surat 229. Ni contohlah. Muka surat 229 ayat yang ke 67-68. 229, 67-68. Tadi suara yang correct. 29, 67, 68. 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian orang-orang zalim itu dibinasakan oleh suara yang menggemparkan bumi sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah masing-masing. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud. Terima kasih Puan Zakiyah. Sama Ustaz. Allah binasakan kaum Samud. Sebab tu ayat Tuan Sofi baca tadi. Ayat Tuan Sofi baca tadi kan Allah kata, umat-umat terdahulu ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala biarkan bangunan masih berdiri. Untuk pengajaran orang akan datang. Ni duduk bangunan ni hebat ni, milik kaum Ad ni. Tapi dia punya penduduk dia degil, belagak, sombong, Allah binasakan. So orang ni dah habis licin, tinggal bangunan je, kesan-kesan dia. Kaum Samud, tak, Allah binasakan habis-habisan sampai kalau ada orang lalu kat kampung tu, tak sangka dulu ada orang tinggal kat sini. Itu maksud hasib. So, ayat kita sekarang, terima kasih Tuan Sofi. Ayat kita sekarang, ayat 22, 24 surah Yunus ni, Allah nak beritahu. Duniawi yang kita ada, baik. Analogi. Allah bagi analogi ni tentang dunia. Sebab ayat sebelum ni Allah nak cerita, ayat sebelum ni kan Allah nak cerita, orang yang boleh janji pada Allah lain tapi buat lain. Kan? Ayat sebelum ni, masa dia susah kat laut, dia janji. Kalau aku selamat sampai ke darat, aku akan jadi orang bersyukur pada Allah. Tapi sampai ke darat, Allah tak ada. Allah tak ada. Hilang terus Allah dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab dunia. Maka dalam ayat ni, Allah nak beritahu duniawi yang orang tu duk usaha. Jadi analogi yang Allah buat, apa analogi tadi? Mungkin ada sahabat-sahabat baru masuk, saya ulang balik. Allah buat analogi dalam ayat 24 ni, seorang pekebun, dia tanam biji benih, dia tanam anak pokok dia mula tumbuh, Allah turunkan hujan, maka pokok tu lagi cepat tumbuh, dia gembira, senyum. Sebab apa? Dia kata hujan dah telah menyebabkan tanaman-tanaman kita menjadi. InsyaAllah 2 minggu lagi kita boleh harvest, dapat hasil, jual. Tolak kat pasar raya Rosyamat, contohlah. Tu dia punya apa? Dia punya persangkaan. Dia punya expectation dia tu. Dia punya persangkaan dia, tu dia akan dapat. Lalu tiba-tiba, tanpa dia sangka, lebih kurang 2 minggu lagi nak harvest tanaman, Allah datangkan musibah, azab, siang ke, malam ke, hujan lebat sangat ke, sampai banjir bawa kebun dia jadi rosak. Ataupun Allah Ta'ala buat kadang-kadang hujan lebat sangat, air takung kat kawasan tanaman tu boleh rosak juga tanaman. Ataupun Allah buat angin puting beliung tercabut pokok ke, Allah buat ataupun Allah Ta'ala buat kemarau yang tiba-tiba berlaku dalam tempoh masa yang lama, contoh. Jadi pokok-pokok rosak, Allah hantar binatang-binatang duduk cabut rosakkan tanaman, boleh juga, macam-macam Allah boleh guna. Jadi dia ni akan Ada bateri ke tak ada tu? Dia akan terduduk. Kenapa? 1937. Puan Zanaria, tolong mute kan boleh? Sekejap lah. Okay, sorry. Tak apa. Macam mana nak mute ni? Sekejap Ustaz. Tak apa.
Rasa saya Tuan Sofi boleh tolong mute-kan? Tuan Sofi host, Tuan Sofi boleh tolong mute-kan rasanya? Okey, baik, terima kasih. Okey, baik. Jadi orang tu dia berharap pokok dia boleh beri manfaat pada dia lah. Dapat 20,000 ke 30,000 ke lepas harvest nanti dia tengok habis. So, inilah juga analogi yang Allah buat bagi orang yang gilakan dunia. Bekerja bersungguh-sungguh, bermati-matian, berhempas pulas untuk dapat duniawi dengan sangkaan duniawi boleh tolong dia, duniawi boleh bantu dia, duniawi boleh bagi kesenangan pada dia. Itu sangkaan dia. Orang yang gila-gila kejar dunia sampai abaikan akhirat, sampai tak ada masa untuk Allah, untuk akhirat tak ada masa langsung. Jadi mereka, dia sama macam berkebun tadi lah. Nanti duniawi yang dia dapat ni, dia yakin boleh senangkan dia, boleh bahagiakan dia, boleh buat dia pergi travel all the world. Contohlah. Tengok-tengok, apa yang dia rasa nak dapat tu, Allah Ta'ala ambil dalam masa satu hari. Dalam masa satu hari je, Pak Allah Ta'ala ambil. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Dia jual produk kesihatan, contohlah dia jual produk kesihatan. Customer dia dah banyak satu Malaysia, customer dia. Tiba-tiba KKM keluarkan kenyataan, produk dia, dalam produk dia ada bahan kimia bahaya. Semua yang ada produk dia kat rumah buang. Sebelum ni dia tengok hari-hari duit masuk ribu-ribu dalam akaun dia. Sebab apa? Sebab satu Malaysia beli produk dia. Contoh. Ni sekadar contoh. Tiba-tiba KKM kata dalam produk sekian-sekian ada bahan kimia terlarang, siapa ada buang, jangan pakai dan jangan beli dah. Dia founder produk tu duduk dalam air. Sebelum ni dia masuk ribu-ribu bulan-bulan, bolehlah bayar rumah dia yang ribu-ribu sebulan kat bank, kereta ribu sebulan kat bank. Tengok-tengok dah tak ada orang nak beli produk dia, macam mana dia nak hidup? Jadi dunia dia kumpul sebelum ni, dia sangka boleh bantu dia, sekelip mata Allah Ta'ala boleh lingkupkan. Ada orang yang sebelum PKP dia buat bisnes sewa kereta, Masya Allah. Dekat-dekat nak PKP dia beli 2 biji lagi Velfire untuk disewakan. Lepas dia beli pop PKP, Allah, kesian. Kesian, siapa nak sewa kereta PKP? Habis, kereta yang dia baru beli tak boleh bayar, yang dah lama beli pun tak boleh bayar, pop, semua kena ambil balik. Semua kena ambil balik. Contoh, ini sekadar contoh. Maksudnya, duniawi yang kita bagi gila-gila, berhempas pulas, Allah Ta'ala nak ambil balik pada kita, tak perlu tunggu lama. Kadang-kadang duniawi yang kita usahakan, kita nak hidupkan restoran ni, kita ambil masa 10 tahun. Sekarang 10 tahun kita dah ada customer tetap, kita dah ada regular customer, jadi kita boleh autopilot. Masa autopilot, kita suruh orang jaga, kita relax je lah, tunggu dia masuk bulan-bulan. Jadi adakah Allah nak lingkupkan bisnes restoran kita, kena ambil masa 10 tahun juga? 10 tahun dia bina perniagaan restoran tu dengan jadi baik, bagus, dia Allah nak bankrupt dia kena 10 tahun juga. Macam tu ke? Tak. Allah Ta'ala boleh lingkupkan bisnes dia satu malam je. Allah Ta'ala boleh lingkupkan bisnes dia satu hari je. Sebelum ni contohlah sebelum ni dia ada klinik dia terkenal. Semua orang datang klinik dia untuk berubat dengan dia. Tiba-tiba dia kena tangkap kes dadah. Doktor ni kena tangkap kes dadah. Jadi bila ada orang tahu doktor ni isap dadah, ada orang nak pergi klinik dia? Tak nak. Tengok. Dalam masa satu malam, Allah Ta'ala boleh buka aib dia. Bila terdedah aib dia, contohlah, tak ada orang nak pergi klinik dia. Habis. Klinik tutup, kereta kena tarik, semua kena tarik. Nak ceritanya apa? Kalau seseorang tu berharap pada dunia, usaha gila-gila untuk dunia, anytime Allah Ta'ala boleh tarik dunia tu daripada dia, maka dia terduduk. Apa yang dia usaha 20 tahun ke, 30 tahun ke, 500 tahun ke dia usaha, Allah nak tarik, bila Allah tarik, Allah boleh tarik habis-habisan, tu duduk dia, seolah-olah dia tak pernah usaha langsung sebelum ni. Inilah analogi yang Allah buat tentang orang yang gila dunia. Petani-petani dia faham ayat ni. Pekebun-pekebun dia faham ayat ni. Kat Kelantan, kat kampung saya kat Kelantan, Guru Musa, masa dulu lama dah, buah sawit naik harga gila-gila. Masa buah sawit naik harga gila-gilanya, peneroka Felda ni nak buat loan kereta, bawa slip buah. Tahu, slip buah. Buah tu, bila kita hantar kat kilang, dia akan bagi slip. Bawa slip buah tu. Untuk buat loan kereta motor. Bank rumah. Bank bagi pinjam. Sebab masa tu buah kelapa sawit naik harga gila-gila. Dia adalah orang yang ada tanah ni, dia melabur banyak untuk tanam sawit. Nah, lepas 5-6 bulan, sawit ni biasa 5 tahun, lepas 5-6 tahun dapat hasil kan. Lepas 5-6 bulan, pokok dah mula besar. Tahu apa berlaku kat Kelantan, Guru Musa, gajah datang.
Gajah datang, gajah buat hancur semua pokok sawit tu. Duit dah keluar puluh-puluh ribu, modal dah habis banyak, sekelip mata je. Sekumpulan gajah datang, godang, dia makan pucuk sawit tu apa semua, lingkup, terduduk ni. Jadi nak kumpul duit puluh-puluh ribu bukan senang. Keluarkan modal dengan sangkaan, ini datang ni kalau menjadi ni bulan-bulan dapat ni. Okey, bulan-bulan dapat belas-belas ribu sebulan paling kurang macam tu. Tu dia punya sangkaan dia. Tapi tengok-tengok Allah Ta'ala nak lingkupkan satu hari, hantar gajah, sebulan gajah, settle terus. Apa maksud saya? Bukan maksud saya tak ada usaha. Tengok ni saya baca bagus ni, ditulis oleh Imam As-Sawi, iaitu syarah pada tafsir Jalalain. Dia kata apa dia? Petani pun kena ingat, pekebun pun kena ingat. Dia dapat hasil kebun dia dapat hasil, kebun dia jadi subur bukan semata-mata kerana ilmu dia. Kebun dia dapat hasil, kebun dia dapat keluarkan tanaman, kebun dia jadi cantik tadi kan ayat kita tadi. Sebab bantuan hujan yang Allah turunkan. Bantuan hujan yang Allah turunkan. Ada je petani-petani yang tanam-tanam tak tumbuh langsung. Tanam-tanam tak keluar langsung, biji benihnya tak keluar langsung, pucuk tanaman tunasnya tak keluar langsung, ada je. Kalau Allah tak nak turunkan hujan. Jadi Allah nak beritahu, rezeki yang kamu dapat tu pun aku yang bagi. Dengan melalui turunnya hujan tadi, maka pokok-pokok mula subur, nampak dah keluar bunga, tunggu nak kutip hasil je, aku yang bagi. Nak ceritanya apa? Duniawi yang kita dapat sebelum ni pun bukanlah usaha kita semata-mata. Bukan dengan sebab saya belajar pertanian 5 tahun, saya ada CJ pertanian, 10 CJ pertanian, saya dapat stok baja yang terbaik daripada pertanian. Ya, awak belajarlah 10 tahun pertanian, awak dapat tanah yang terbaik, baja yang terbaik. Kalau Allah tak nak tumbuhkan, awak ada kuasa untuk buka biji benih, keluarkan tunas. Ni Allah tanya kita dalam Quran. Boleh tak tengok? Surah apa ya? Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Tengok surah Al-Waqi'ah. Muka surat. Tolong baca siapa? Puan Yusriza tolong baca. Puan Yusriza boleh? Tolong baca surah Al-Waqi'ah. Boleh, Muka surat 536. 536. Allahumma salli ala Muhammad. Saya cari page 536. Yes. Allah kata ayat 63, 64, 65, 66. Okey. Daripada 63 sampai 66. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Sekiranya kami mahu, nescaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan hairan tercengang. Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menanggung kerugian. Okay. Tengok, terima kasih Puan Yusriza. Ni Allah kata, kamu tengok tak apa kamu tanam? Kita boleh letak biji benih je. Kalau kami nak, kami biar biji benih tu kering macam tu je, tak tumbuh langsung dia punya tunas. Boleh? Boleh. Maknanya manusia kita dapat, duniawi yang kita dapat hari ni, kita usaha sekadar tu je kita boleh usaha. Lebih tu bantuan Allah. Kita masuklah kursus perniagaan. Kita ada 15 CJ business. Kita pun keluarkan modal, mula berniaga. Boleh tak Allah buat orang tak datang kedai kita? Boleh. Kita iklan punya bagus, iklan tepi highway, bubur signboard tepi highway, produk kita. Semua highway kat Malaysia semua ada iklan produk kita. Tapi orang tak nak beli, boleh tak? Boleh. Allah yang gerakkan hati orang untuk beli, Allah yang gerakkan hati orang untuk tak nak beli. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan tu Allah yang tumbuhkan, kedai makan ke, kedai baju ke, apa saja ke, Allah yang gerakkan hati untuk orang tu beli dan sebagainya. So usaha kamu sekadar tu, lebih tu Allah Ta'ala yang bantu. So kalau Allah nak tarik balik, boleh? Anytime. Allah nak tarik boleh anytime. Tak ada tak kata, oh dia dah usaha 15 tahun tak sampai hati nak tarik balik, biar je lah. Tak. Nampak? Jadi orang yang usaha untuk dunia semata-mata, dia akan senang kecewa. Dia akan senang terduduk. Dia akan senang berputus asa. Sebab apa? Dunia yang disangka boleh beri manfaat pada dia, rupanya sekelip mata boleh yilat. Maksud yilat itu tak ada apa. Tapi orang usaha untuk akhirat.
Orang usaha untuk akhirat, kan? Dia usaha untuk akhirat. Contoh, dia masuk kelas hafal Quran. Dia masuk kelas hafal Quran. Seminggu 2 kali kelas hafal Quran. Hafal. Minggu depan datang baca kat ustaz balik 5 baris. Minggu depan datang lagi 5 baris. Agak-agak sempat khatam tak kuat 30 juz. Jadi kalau andaikan dia masuk kelas hafal Quran tu dengan bertani, sempat harvest tak? Tak sempat. Baru 3 juzuk mati. Kita yang masuk kelas hafal Quran tu mati. So macam mana? Yang sebelum ni? Yang dia hafal sebelum ni kira macam mana? Kira relax lah. Kira kosong lah. Tak. Orang yang usaha untuk akhirat, orang yang bekerja sungguh-sungguh untuk akhirat, orang yang mengharapkan akhirat, tidak akan berlaku kepadanya kekecewaan sebagaimana boleh berlaku pada petani tadi kekecewaan. Itu maksud ayat ni. Itu maksud ayat ni. Boleh? Orang yang bagi masa untuk akhirat, orang yang gila-gila berusaha untuk akhirat, tidak akan berlaku kepadanya kekecewaan, terduduk sebab tanaman tak jadi, sebagaimana boleh berlaku pada orang yang kejar dunia. Nampak analogi ni sangat bagus. Analogi ni sangat bagus untuk kita ambil pengajaran. Jadi dalam bab duniawi bukan maksud kita tak payah kerja langsung. Tak payah kerja duduk congok, cari rezeki, tunggu rezeki mari. Salah juga tu. Allah suruh usaha. Cari rezeki Allah suruh usaha, duduk congok, tunggu rezeki mari je lah. Salah juga. Kenalah usaha. So kita usaha sekadar kita mampu, lebih tu serah pada Allah. Dalam bab duniawi ni ada benda kita mampu kontrol, ada benda kita tak mampu kontrol. Allah beritahu dah, kemampuan manusia setakat ni je. Lebih tu serah pada Allah. Ni contoh, minta maaf lah, ni sekadar contoh. Mungkin bunyi pelik sikit ataupun bunyi nampak macam ke arah apa ya? Bukan nak cerita maksiat tak? Satu orang lelaki dan perempuan berkahwin dengan dia anak-anak. Seorang perempuan dan seorang lelaki berkahwin, kan? Dengan dia anak-anak. Apa usaha yang paling tahap maksimal mereka mampu untuk dapatkan anak? Jima, tu je lah. Usaha mereka tahap maksimal yang mereka mampu untuk dapatkan anak, jima, tu je lah. Dia punya kemuncak usaha dia, jima dah. Lepas pada tu apa mereka boleh buat lagi? Lepas pada jima apa lagi mereka boleh buat? Yang orang tu mampu untuk dapatkan anak. Tak boleh buat apa dah, serah pada Allah je. Lepas tu Allah kata dapat, tak dapat. Tak kisahlah jumpa doktor pakar kat dunia pun, kalau Allah tak bagi, tak bagi. Allah kata tak ada. Cek dua-dua subuh, suami subuh, isteri subuh. Tapi kalau Allah tak bagi, tak bagi. Kerana apa? Usaha manusia ada had tu je dia sampai, lepas tu dah tak boleh dah, serah pada Allah. Sama lah juga tuan-tuan dan puan-puan, orang cucuk tanam, dia mampu tanam, siram air tak baca. Untuk keluarkan buah, untuk keluarkan hasil, tu serah pada Allah. Kita tak boleh paksa pokok tu keluarkan hasil. Cocok, tarik keluar hasil, tak boleh. Peniaga pun sama juga. Dia ada hak usaha dia. Buka kedai, kan panggil orang datang. Tapi kalau Allah tak buka hati orang nak datang, boleh datang? Tak boleh datang. Nelayan. Dia tahan pukat, dia letak dia panggil tauk. Mancing-mancing lah, letak tahan. Tu je lah usaha dia. Dia boleh suruh ikan semua pergi masuk kat pukat dia. Dia boleh suruh ikan makan upaya dia letak kat dia punya tauk dia. Tauk ni macam-mancing lah, tapi dia adalah nama dia orang nelayan tauk. Tak boleh. Dia nak ceritanya, usaha kita ada batas dia. Ada had limit, kita tak boleh buat lebih pada tu. Maknanya orang yang kaya hari ni, orang yang hebat macam mana rezeki dia hari ni, dia kena ingat, usaha dia sekarang setakat tu je. Lebih dia dapat tu Allah. Jadi sebagaimana Allah boleh bagi dia dapat apa yang dia ada sekarang, Allah susah ke nak tarik balik? Allah susah ke nak nak ambil balik? Tak. Satu orang yang dah kerja 15 tahun, 20 tahun dengan kerajaan, pangkat dah makin tinggi, gaji dah makin besar, terlibat kes rasuah, kena tangkap. Kena buang kerja. Jadi bila kena tangkap, gaji dah tak ada, kena buang kerja. Pencen pun tak ada juga. Jadi 20 tahun, 30 tahun kerja sebelum ni, apa dapat? Telur, tak dapat apa macam tu. Apa maksud saya? Duniawi, kita janganlah berharap sangat. Kita confirm akan dapat. Kita pasti akan senang sampai bila-bila. Kita pasti akan berjaya sampai bila. Jangan. Pengharapan terbaik untuk kita bawa dalam hidup kita dunia akhirat apa dia? Pengharapan terbaik. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Boleh balik awal. Apa dia pengharapan terbaik? Perintah Allah. Ya? Perintah Allah. Perintah Allah. Betul lah. Sebenarnya lagi tepat amal-amal soleh.
Lagi tepat, amal-amal soleh. Seorang yang ada anak, contohlah ni sekadar contoh. Seorang yang ada anak, kita ada anak ramai 5 orang, 7, 8 orang. Kita mula berangan lah, anak sulung aku nanti kerja ni, anak kedua aku nanti kerja ni, alhamdulillah anak aku nanti semua berjaya lah. Doktor, engineer, lawyer, ustaz, imam, semua ada anak-anak aku. Itu kita punya harapan. Baguslah kan? Kita pun usaha ke arah tu. Adakah semua menjadi sebagaimana kita nak jadi? Allah nak buat, Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia. Tengok seorang abuk semua tak jadi. Semua jadi rosak akhlak, rosak perangai, terlibat kes dadah, kes menjenayah. Boleh tak Allah buat? Boleh. Bukan kita nak doa jahat, bukan kita nak doa jahat. Tapi di luar kemampuan kita. Mana ada mak ayah nak anak dia jadi orang jahat? Semua nak jadi orang baik, semua nak jadi doktor, engineer, lawyer, orang yang gaji hebat, orang yang akhlak bagus, semua nak hantar sekolah tahfiz, semua nak suruh jadi imam. Jangan tengok semua jadi penjahat lepas dewasa nanti. Contoh. Ini maksudnya, anak-anak yang kita harapkan boleh tolong kita, boleh bantu kita masa depan kita, pun belum tentu akan jadi orang yang betul-betul boleh tolong kita, bantu kita. Bukan maksud saya biarkan anak, tak. Kita usaha. Cuma kita ada hak-hak yang kita mampu. Lebih pada tu serah pada Allah. Tapi yang terbaik, yang tidak akan mengecewakan kita, yang tidak akan berlaku pada kita, apa dia panggil tadi? Fras menonggeng, terduduk, kecewa, takkan berlaku. Apa dia? Amal soleh. Betul lah Puan Izamani jawab tadi perintah Allah. Ini dalil dia. Tengok ni surah Al-Kahfi. Kita baca semua ni. Page 299. Tolong baca dia 299 Puan Maisarah. Tolong baca 299 yang atas sekali. Better expectation, better hope. Oh, putih panggil. Atas sekali. Atas sekali 46. 46. Yes, 46. Bismillahirrahmanirrahim. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Lebih baik sebagai apa? Asas 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 yang memberi harapan. Asas ke bekas? Saya kurang jelas Puan Maisarah. Saya kurang jelas. Dia tulis asas. Oh, asas. Bolehlah. Allah kata, terima kasih Puan Maisarah. Harta benda dunia, anak-anak, perhiasan kehidupan dunia. Bagus tak kalau ada? Bagus. Seronok tak kalau ada? Seronok. Perlu ada tak? Perlu ada. Harta benda dunia tu perlu ada, kena ada dan sebagainya. Tapi amal-amal soleh tu lebih baik, kena ada. Bukanlah perbincangan kita hari ni tak payah kerja lah, tak payah bercucuk tanam, tak payah berniaga, tak payah cari rezeki, tak payah. Bukan maksud saya macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kena kerja, kena usaha, nak tanggung anak bini, kena kerja, kena usaha. Tetapi yang lagi patut kita jadikan sebaik-baik harapan untuk tidak akan mengecewakan kita. Macam petani tadi, dia kecewa lah kan. Dah keluarkan duit belanja untuk baja, bayar pekerja, tak kebun durian kan. Dengan sangkaan, hujung bulan ni boleh jual durian kat China, dapat 40,000, 50,000, boleh waktu buat ni. Tu harapan seorang pekebun tadi. Tengok-tengok, 2 minggu sebelum harvest, datang monyet, sekumpulan geng monyet, bawa ranak semua durian dia. Kekecewaan tu akan berlaku. Tapi untuk amal, tak ada. Untuk amal, dia usaha sungguh-sungguh, Allah tidak akan sia-siakan amal dia. Walaupun dia masih belum capai matlamat dia. Contoh tadi lah nak hafal Quran. Tengok-tengok, tak sempat hafal, mati dulu. Sia-sia ke? Tak. Dia tidak akan sia-sia kerana amal soleh. Cuma dalam bab rezeki ni, kita usahalah. Selagi boleh usaha. Nak banyak, usaha banyak. Nak lebih, usaha lebih. Tak apa, tak jadi masalah. Bukan maksud saya tak usaha. Cuma kena yakin, usaha kita ada tahap banyak ni dia boleh usaha. Allah nak bagi, terpulang pada Allah. Allah nak bagi lebih, terpulang. Allah tak nak bagi lebih, terpulang. Tuan Safi tolong share kat skrin boleh? Ni bab cari rezeki ya, untuk orang-orang yang boleh. Tuan Safi, ni nasihat untuk anak-anak kita mungkin, menantu kita mungkin yang tengah cari kerja, yang sedang cari kerja, agar tak putus asa dalam bab cari rezeki. Orang putih kata apa? Keep fishing. Boleh Tuan Safi? Bagus hadis ni. Yang tu ke? Saya rasa macam bukanlah Tuan Safi. Ni jap. Bukan tu Tuan Safi. Saya hantar mesej direct kat Tuan Safi.
Ya Ustaz Nah. Bagus ni. Ini nasihat yang sangat bagus. Okey, tengok ni nasihat dia. Okey, kenapa hilang tu Safi? Ada kejap, tak ada kejap. Ni. Semua tengok kat skrin boleh? Daripada Imam Ahmad, daripada Habbah dan Sawa bin Khalid. Kedua-duanya berkata, kami masuk menemui Rasulullah SAW. Masa tu baginda sedang baiki satu barang. Lalu dua-dua orang sahabat ni bantu Nabi. Maka Nabi kata pada dua-dua sahabat ni, la tai'asa minar rizqi ma tahazzazat ru'usukuma fa innal insan taliduhu ummu ahmara laisa alaihi qishratun summa yarzuquhu Allah azza wa jalla. Jangan putus asa, kamu berdua jangan putus asa dalam mencari rezeki selama mana kedua kamu masih boleh bergerak. Selagi boleh bergerak kepala, maksudnya sihatlah, tak kena stroke, boleh berjalan, ada tangan, sempurna anggota badan, jangan putus asa. Tak kisahlah saya tak ada CJ, saya tak ada SPM, saya tak kerti bahasa Inggeris, tak. Bangla datang Malaysia, semua tak ada. Mula-mula mesti rumput. Sebelum mesti rumput, naik basikal, cuci kereta orang. Kat perumahan kondo. Naik basikal, bawa tong, cuci kereta orang. Lama sikit bawa motor, mesti rumput kat rumah orang. Lama sikit, Masya Allah. Ada car wash. Ini berlaku pada Bangla yang datang Malaysia ni. SPM tak ada, bahasa Inggeris tak kerti, apa Melayu pun terapur bahasa dia. Bukan nak ini mereka. Tapi nak cerita, Allah boleh bagi rezeki. Sebab apa? Usaha. Daripada cara A pergi cara B, daripada kerja A pergi kerja B. Ni Nabi pesan ni, jangan putus asa dalam bab rezeki ni. Selagi kepala boleh bergerak-gerak, buat bisnes ni tak jadi, tukar bisnes lain pula, tak apa. Buat bisnes ni tak jadi, tak apa. Gagal dalam mencuba lagi bagus pada tak mencuba langsung. Cuba bisnes tu tak jadi, bisnes ni tak jadi, tak apa. Okey? Kerana apa? Nabi sebut manusia ni masa mak dia lahir kat dia merah. Maksud merah tu tak ada selai benang pun atas badan dia. Tidak ada sebarang pembalut atas badan dia. Tapi sekarang Allah dah bagi macam-macam pakaian pada dia. Buka almari 30 helai tudung saja. Tak termasuk pakaian-pakaian lain lagi. Contoh, ni sekadar contoh. Jadi hadis ni motivasi terbaik untuk kita orang Islam lah. Inilah motivasi terbaik pada Nabi. Jangan putus asa dalam bab cari rezeki. Dia ni usaha macam-macam perniagaan. Sampai mati satu bisnes pun tak berjaya. Buat kedai makan tak jadi, buat kedai buah tak jadi, buat kedai jahit tak jadi, buka kedai tu tak jadi. Tak apa. Tak hina pun di sisi Allah. Tak adalah katakan akhirat awak orang yang fake. Sebab apa? Satu apa bisnes tak jadi. No, Allah tak anggap benda itu satu kerugian. Bahkan kalau dia buat sungguh-sungguh untuk niaga tadi, untuk bagi makan anak isteri, untuk memudahkan anak isteri dia urusan seharian, nak tangguh hantar nak belajar sekolah, belajar universiti, tetap dapat pahala di sisi Allah. Dalam bab rezeki tadi, walaupun bisnes dia tak menjadi, projek tu ni tak menjadi, tak apa. Tapi lagi penting, apa dia? Allah pesan pada kita tadi, amal soleh. Terima kasih Tuan Safi, share kat skrin. Amal soleh tu lagi penting. Dalam bab cari rezeki ni, Mak Saleh nasihat dia kata apa? Keep fishing. Keep fishing tu maksud apa? Kita tak tahu balingan kita yang mana yang akan ikan besar tangkap. Kau orang mancing, bagi masa 2 jam, 3 jam, umpan sama macam umpan orang lain. Mata kain sama macam mata kain orang lain. Kita bukan nampak ikan duduk mana dalam laut tu, dalam sungai tu, campak je lah jalan. Campak, tunggu. Okey, orang lain semua dah dapat dia kan? Dapat. Kita ni 5 jam tak dapat. Sebab apa? Usaha pemancing hanya sekadar letak umpan terbaik, mata kain terbaik, tali terbaik, jualan terbaik. Tapi kalau Allah kata tak ada rezeki, tak ada lah. Datanglah makcik seorang orang asli, pakai pelepah apa ni? Kelapa, bukan kelapa. Pokok apa? Alah, lupa nama dia. Pokok. Maksudnya batang kecil, bukan jualan mahal, batang kecil, tali tansi biasa je letak tepi sungai. Pok dapat ikan 2 ekor. Orang lain jualan 100 lebih, 200 lebih, seekor abut tak dapat. Contoh. Tapi maksudnya, kepada pemancing-pemancing sekalian, keep fishing. Teruskan memancing. Kenapa? Kita tak tahu bila dapat habuan besar. Tapi kalau duduk tepi sungai,
sambil menunggu bila aku nak dapat ikan. Macam mana aku nak dapat ikan? Kenapalah aku tak dapat ikan besar-besar? Tu tak cerdik nama dia. Takkan berlaku pada dia, ikan melompat songok duduk depan dia. Hai awak, saya ni ikan. Rezeki untuk awak hari ni. Kita bukan Nabi Yunus. Kita bukannya Nabi yang Allah nak bagi rezeki macam tu saja. Kena usaha. Apa usaha dia? Bila seseorang tu telah letak umpan pada mata kailnya dan mata kail dan umpannya telah berada dalam sungai, itulah usaha dia. Bila ikan nak makan mata kail dia, bila ikan nak makan umpan kat mata kail dia, terpulang pada Allah Ta'ala. Jadi Mak Saleh kata, keep fishing. Teruskan memancing. Nabi kata, teruskan berusaha untuk dapatkan rezeki. Selagi mana kepala kamu boleh bergerak. Maksud kepala boleh gerak, kamu tak ada sakit teruk lagi lah. Okey, terima kasih Tuan Zafi. Balik semula ayat kita. Itu nasihat untuk kita. Sebab ramai je orang putus asa sebab PKP pun ni. Tapi berapa ramai budak-budak muda yang Masya Allah usaha buat GrabFood, Foodpanda dan sebagainya, boleh survive, Masya Allah. Ustaz-ustaz pun ada kat, berhenti dah ngaji-ngaji rumah orang. Sebab PKP dah tak boleh ngaji-ngaji rumah orang. Sekarang buat GrabFood, Foodpanda, Masya Allah. Tak nak ngajar-ngajar balik je, malah buat GrabFood. Dapat lagi banyak. Kerja. Suka hati nak masuk, nak start bila, nak habis bila. Dia berat sikit lah, tapi tak apalah. Lagi bagus pada meminta-minta. Lagi bagus pada mengharapkan sebagai orang ramai. Bagus dia ada usaha. Okey? Baik. Sambung ayat kita balik. Cukuplah banyak tu. Wa dan sambung ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah Yunus ayat 25. Muka surat 221. Wa dan Allah yad'u menyeru mengajak ila kepada dari salam, dari negeri, terjemah dari negeri, assalam yang sejahtera, wa dan yahdi dia memberi petunjuk, dia Allah lah, man kepada siapa yang yasha'u dia kehendaki ila kepada siratin jalan mustaqim yang lurus. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Syahril, yuk terjemahkan boleh Tuan Haji Syahril? Ya, boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menyeru lepas negeri yang sejahtera dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Terima kasih Tuan Safi. Di ayat tadi, ayat 24, Allah cerita tentang duniawi yang kadang-kadang dapat hasil, kadang-kadang tak dapat hasil. Kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang mengembirakan, kadang-kadang menggagalkan, kadang-kadang buat seorang tu berjaya. Itu duniawi. Betul kan? Semua orang pernah laluinya, semua orang pernah melihat orang-orang lain melaluinya. Itulah duniawi. Boleh jadi gagal, boleh jadi tak gagal, boleh jadi berjaya. Bukan semua orang jual kosmetik jadi jutawan. Bukan semua orang jual produk kesihatan jadi jutawan. Bukan semua orang buka kedai makan boleh jadi kaya. Bukan semua orang masuk bisnes online boleh jadi kaya. Bukan semua orang buat Bitcoin boleh jadi kaya. Contohlah. Bukan semua orang buat MLM boleh jadi kaya. Ada orang Allah bagi rezeki sampai dia berjaya. Ada orang yang tak berjaya. Contoh, ni sekadar contoh lah, bukan nak rendahkan. Usaha siapa-siapa tak salah pun. Oleh kerana dunia ni ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berjaya. Kalau gagal, boleh usaha lagi. Dan kalau berjaya, tak semestinya berjaya sampai bila-bila. Maksudnya tak pasti. Duniawi. Oleh kerana duniawi ni tak pasti, tak confirm. Dan kalau pasti berjaya pun, confirm berjaya pun tak kekal. Hari ni dia dapat jual durian dia, keuntungan 100,000. Seronok lah dapat 100,000 musim durian ni. Esok pop dia mati. Walaupun dia dapat apa dia nak, tapi dia tak dapat mengecapi duit yang dia dapat tu, mati dulu. Berlaku tak? Berlaku. Dah pencen, dapat keluar kena beli SP, macam-macam dalam kepala. Nak pergi haji, nak pergi umrah, baguslah. Okay, lepas tu nak travel pergi sana sini, bawa isteri, contoh. Baguslah niat macam tu kan. Tapi adakah pasti betul-betul dapat capai? Sempat buat? Tak tahu lagi. Oleh kerana itulah Allah suruh manusia fokus kepada benda yang memang boleh dapat.
Semua orang boleh dapat. Kalau bab niaga tadi, ada kemungkinan orang tu berjaya, ada kemungkinan tak berjaya. Tapi dalam bab akhirat ni, Allah menyeru kepada semua manusia kepada Darussalam. Semua manusia ada kelayakan untuk berjaya dekat Darussalam. Syurgalah Darussalam. Dalam bab niaga, setengah orang tu mungkin dia tak ada kelayakan nak bercakap. Setengah orang ni dia tak pandai nak bercakap, nak join MLM, nak cerita produk, nak jual produk. Dia tak reti bercakap. Dia reti buka, dia paling kuat pun dia reti buka gerai air tepi jalan, orang datang beli, pergi. Orang tak beli, sudah tu je. Nak bercakap produk kesihatan, produk kecantikan, produk MLM, dia tak pandai. Setengah orang memang macam tu. Jadi dia ada layak, dia ada bakat atau tak ada bakat, tu depend pada masing-masing. Tapi dalam bab akhirat ada tak? Dia ni tak ada bakat nak solat Jumaat ni. Dia ni tak ada bakat nak sembahyang tahajud ni, sebab apa? Tak pernah masuk sekolah agama. Dia ni tak ada bakat nak bersedekah ni, kenapa? Sebab nampak macam tak pandai kira matematik dia. Dia ni tak ada bakat nak mengaji, kenapa tak ada bakat nak mengaji? Sebab nampak macam jenis malas membaca. Tak ada. Semua orang ada kelayakan, semua orang ada bakat untuk berjaya ke akhirat. Sebab tu Allah ajak manusia semua menuju akhirat. Sebab tu Allah ajak manusia semuanya ke Darussalam. Cuma ada manusia yang nak ikut, ada manusia yang tak nak ikut. Nah, dalam grammar, dia panggil objective noun. Saya makan nasi. Dalam bahasa Arab, saya makan nasi. Saya ni dipanggil the-dua. Makan tu verb. Nasi tu objective noun. Dipanggil dalam grammar. Dalam bahasa Arab panggil maf'ul. Jadi dalam ayat ni, Allah mengajak kepada Darussalam. Ajak siapa? Tak beritahu kan ajak siapa. Saya ajak Ali ke masjid. Jadi saya, dia dua, perbuatan mengajak. Ali tu objective noun. Orang yang saya ajak. Di dalam kaedah bahasa Arab, bila tidak didatangkan, dipanggil objective noun ataupun maf'ul, maka dia memberi makna ta'mim. Maksud ta'mim umum. So dalam ayat ni, Allah tak sebut Allah ajak siapa. Allah tak sebut Allah ajak siapa. Allah sebut Allah menyeru kepada Darussalam. Seru siapa? Tak sebut. Bila tak sebut maknanya? Umum. Allah ajak semua orang. Dia sekolah, tak sekolah, pandai, tak pandai, kulit hitam, kulit putih, pendek, tinggi, gemuk, kurus, kerinting, tak kisah. Semua manusia Allah ajak kepada Darussalam kerana semua manusia ada qualified, ada kelayakan untuk berjaya. Yang membezakan, dia nak ke tak nak? Dia nak, dia tak nak, tu je. Lalu, kepada orang yang nak, Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dia nak kepada jalan yang lurus. Siapa yang Allah nak, Allah memberi tunjuk kepada orang yang ada nak dalam diri dia, Allah akan bagi dia jalan yang lurus. Tapi siapa tak nak, Allah tak bagi. Itu point dia. Siapa tak nak, Allah tak bagi. Jadi orang yang nak, dia usaha, Allah akan bagi lagi. Dia nak jadi baik, dia nak jadi baik, dia pun pergi masjid. Bila dia pergi masjid, dia dengar ceramah, ustaz tu kata apa, saya ada kelas pula, siapa nak masuk kelas saya? Nak masuk lah. Daripada satu kebaikan, oleh kerana dia nak, Allah bawa dia pergi masjid, jumpa dengan seorang ustaz. Macam-macam kelas dia masuk melalui seorang ustaz tu. Contoh, ini sekadar contoh. Yang penting ada nak tu lah. Tapi kalau tak nak, walaupun keliling dia, sekolah agama, sekolah pondok, masjid-masjid, satu habuk pun tak pernah tergerak dalam diri dia untuk pergi ke tempat-tempat pengajian tersebut. Jadi dalam ini Allah kata, Allah bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Timbul soalan, orang lain kenapa Allah tak nak? Contoh 10 orang manusia, Allah bagi hidayah pada 5 orang je untuk kepada jalan yang lurus. 5 orang lagi kenapa Allah tak bagi? Allah tak bagi pada 5 orang lagi sebab dia orang tak nak. Kalau dia orang nak pada hidayah, Allah akan bagi. Tu point dia. Boleh? Okey, baik, seterusnya. Jadi habis page ni, kita dah habis setengah juz 11. Sekarang kita nak masuk setengah juz yang kedua pula. Ayat 26. Li bagi alladzina orang-orang yang ahsanu berbuat baik. Ahsanu berbuat baik. Al-husna kebaikan. Dalam bracket tulis balasan kebaikan. Al-husna balasan kebaikan. Balasan tu dalam bracket kebaikan. Bracket satu lagi syurga. Maksud husna kat sini
Ayo, masuk husna kat sini, syurga lah. Syurga. Wa dan ziyadah, nikmat tambahan. Ziyadah, nikmat tambahan. Orang nama Zaid, Yazid, Zaidan, Zidan, tu semua bermakna nikmat tambahan. Ziyadah tambahan. Wa dan la tidak yarhaku menutup boleh, meliputi boleh, wujuhahum muka-muka mereka, qatarun kegelapan. Okay, qatarun kegelapan. Wa dan la tidak juga zillatun kehinaan. Ulaika mereka itu ashabul jannah, penghuni syurga. Ashabul jannah, penghuni syurga. Hum mereka fiha di dalamnya dalam syurga, khalidun orang-orang yang kekal. Okey, baik, tolong terjemahkan dia, Wan Zanaria. Terjemahkan boleh, Wan Zanaria? Boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik, yakni balasan kebaikan itu syurga dan nikmat tambahan, dan tidak menutup muka-muka mereka kegelapan, dan tidak juga kehinaan. Mereka itu penghuni syurga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Okey, baik. Terima kasih Puan Zanaria. Allah ceritalah, Allah nak mengajak manusia kepada Darussalam. Allah bagi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tadilah kan. Jadi orang yang Allah bagi petunjuk untuk dapat negeri Darussalam ni, apa dia buat? Duduk congok, harap redha Allah. Tak, dia usaha buat baik. Orang yang nak menuju Darussalam ni kena ada usaha lah. Sebagaimana nak dunia tadi kena usaha, nak akhirat kena usaha jugalah. Tak boleh duduk congok, tiba-tiba nak syurga, tiba-tiba nak kebaikan ke akhirat. Kena usaha lah. Okey, kena ada usaha untuk akhirat. Sebagaimana nak dunia kena usaha, nak akhirat pun kena usaha. Maka usaha untuk dapat akhirat adalah berbuat baik. Maka Allah kata bagi orang yang berbuat baik, ahsanu ni, okey, kita dah banyak kali beritahu dah, daripada perkataan ahsanu ni keluar perkataan muhsinin. Boleh? Muhsinin ni adalah orang yang buat baik, bukan sekadar buat baik. Kalau sekadar buat baik, kan, Allah Ta'ala kata waf'alul khaira, buatlah baik. Betul lah, waf'alu, buatlah akhirah, buatlah baik. Tapi ahsanu ni buat baik dengan penuh kualiti. Kenapa ahsanu buat baik dengan penuh kualiti? Baik. Perkataan ahsanu berasal daripada perkataan ihsan. Ihsan tu, kalau kita type kat Google hadis Jibril, Jibril menyamar jadi seorang lelaki, datang jumpa Nabi, tanya 4 soalan. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda kiamat. Tentang ihsan dan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi soalan tentang ihsan tu Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan tu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu dapat bayangkan kamu lihat Allah. Ni darjat tertinggi lah ni, hebat lah ni. Kalau kamu tak dapat bayangkan kamu lihat Allah, kamu cuba sedarkan dalam diri kamu, senantiasa sedar Allah sedang tengok. Jadi kualiti kita punya kerja, masa bos kita tengok dengan bos kita tak tengok, sama ke tak sama? Tak sama. Masa bos tengok kita buat kerja, kita punya tekun, kita punya fokus lain macam. Tapi masa kita buat kerja, bos tak tengok, sambil borak, sambil main, sambil tengok telefon. Kerja patut siap 2 jam, 4 jam tak siap lagi. Sebab bos tak tengok. Bila bos tak tengok, kualiti tak ada. Semula juga, orang yang beribadat, dalam keadaan dia sentiasa sedar Allah tengok, dia akan fokus sungguh-sungguh dalam ibadat dia.
Dia akan pastikan ibadat dia penuh kualiti. Itu maksud muhsinin. Jadi bagi orang-orang buat baik, dia dapat husna. Husna tu maksudnya syurga. Husna tu maksudnya syurga. Kalau kebaikan tu bersifat lelaki, dia panggil hasan. Kebaikan tu bersifat lelaki, dia panggil hasan. Tapi kalau kebaikan tu bersifat feminin, dia panggil husna. Jadi orang nama Hasan, orang nama Husna, sama je terjemah dia. Cuma Hasan tu untuk maskulin, Husna tu untuk feminin. Jadi kenapa dia datangkan perkataan feminin kat sini? Kerana syurga tu sifat dia feminin. Jannah ada ta marbutah kat belakang. Lepas tu dia guna perkataan Husna. Jadi terjemah Husna kebaikan. Maksud kebaikan kat sini adalah syurga. Orang buat baik akan dapat syurga. Okey? Contoh ayat satu lagi. Orang yang menjauhi dosa, orang yang perkataan husna juga tapi beri makna syurga. Ammar, ya Ammaru. Ya, saya. Okey, tolong baca boleh? Baca. Baca terjemahan. Terjemahan muka surat yang ni ke? 527. Apa tadi? 527. 527 Ayat 31 dan 32 sikit. Boleh? Sekejap. 31. Quran ke pakai laptop? Pakai Quran. Pakai laptop. Pakai Quran. Dah. Apa? 30 apa? 1 dan 32 sikit je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah jugalah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Diciptakan semua itu untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya, iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dalam terjemah Ahmad dia tak beritahu ke sebaik-baiknya tu apa? Tak beritahu Dia tak beritahu. Okay, tak apa terus. Iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Okey, cukup Ahmad. Terima kasih Ahmad. Sama juga husna. Saya yakin ada setengah tuan-tuan terjemah dia ada tak siapa-siapa punya terjemah syurga kat situ? Ada tak? 31 tu syurga. Ada tak? Page 527 tu ayat 31. Dekat skrin pun tak ada perkataan syurga kan? Tak ada. Tak ada Okay, bahasa Inggeris. Saya baca bahasa Inggeris baca belakang je lah. Baca depan sekali takut bunyi pelik pula. Okay, ayat 31 tu Allah kata, that he may requite those who do evil with that which they have done, punish them in hell, and reward those who do good with what is the best paradise. Jadi the best tu adalah paradise, syurga. So ayat tadi pun husna, ayat ni pun husna juga. Jadi ayat tadi Allah kata nak dapat husna, buat baik. Ayat ni nak dapat husna, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil yang dia terlanjur tak sengaja. Itu tak apalah, Allah maafkan. Baik, jadi husna kat sana dengan husna kat sini, dua-dua beri makna syurga. Boleh? Okey, baik. Dah lah dapat syurga. Dapat satu lagi pula nikmat tambahan. Moreover, nikmat tambahan tu apa? Melihat wajah Allah. Dapat nikmat tambahan kat sini adalah melihat wajah Allah. Okey? Saya lupa refer satu ayat pasal kebaikan tadi. Tengok surah Ar-Rahman boleh? Surah Ar-Rahman. Jadi orang yang dapat masuk syurga, orang tu telah dapat ihsan daripada Allah. Orang tu telah dapat ihsan daripada Allah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kat Negeri Sembilan ada satu tempat nama Ihsan wa Tepak. Tolong terjemahkan dia Puan Izawani boleh? Puan Izawani terjemahkan. Muka surat 533 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah tidak ada balasan bagi amalan yang baik melainkan balasan yang baik juga? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan bagi kebaikan melainkan ihsan juga.
Jadi orang buat ihsan, dia akan dapat ihsan. Ihsan tu maksudnya apa? Ihsan daripada Allah untuk bagi dia syurga yang baik. Okey, baik. Pertama dia dapat syurga. Yang kedua dia dapat ziyadah, moreover, nikmat tambahan. Apakah nikmat tambahan? Dalam syurga tu dah cukup hebat dah. Dalam riwayat mengenai nikmat tambahan kat sini, Abu Bakar As-Siddiq berkata, Uzaifah bin Yaman, Abdullah bin Abbas, Qatadah dan yang lain-lain mengatakan bahawasanya maksud nikmat yang baik itu adalah, maksud tambahan itu adalah melihat wajah Allah. Maksud nikmat tambahan yang lagi moreover dalam syurga itu adalah melihat wajah Allah. Kerana dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis ini daripada Imam Ahmad, daripada Syu'aib radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Apabila ahli syurga masuk syurga, wa ahlun nari nara. Apabila ahli neraka masuk neraka, nada munadin, seorang penyeru akan penyeru, malaikatlah, ya ahlal jannah, innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu. Wahai ahli syurga, untuk kamu di sisi Allah ada satu janji, Allah Ta'ala akan menyempurnakannya bagi kamu. Allah Ta'ala akan memenuhinya untuk kamu. Orang tu dah masuk syurga, orang tu dah seronok dalam syurga, tiba-tiba malaikat kata, Allah ada benda nak bagi pada kamu ni, Allah ada benda nak sempurnakan lagi bagi kamu ni. Fayaquluna, ahli syurga pun kata, wa ma huwa? Alam yusaqqil mawazinana? Alam yubayyid wujuhana? Wa yudkhilana al-jannah wa yujirna minan nar. Ahli syurga kata apa kepada malaikat tu? Apa lagi? Bukankah Allah Ta'ala telah memberatkan timbangan-timbangan amal kita sehingga kita boleh masuk syurga ni? Bukankah Allah telah memutihkan wajah-wajah kita? Bukankah Allah Ta'ala telah memasukkan kita dalam syurga dan menyelamatkan kita daripada neraka? Nak apa lagi? Allah nak bagi apa lagi? Dah cukup dah ni, bagus sangat dah ni, nak apa lagi? Maka Nabi bersabda, fayakshifu lahumul hijab fayanzuruna Allah fayanzuruna ilaihi. Maka Allah buka hijab bagi mereka, mereka semua dapat melihat Allah, dapat lihat Allah. Fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ilaihi wala aqarra li a'yunihim. Demi Allah, Nabi kata, tidaklah Allah memberi sesuatu kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata mereka daripada nikmat melihat wajah Allah. Seronok dalam syurga dia macam-macam. Makanannya hebat, pakaiannya hebat, tempat tinggalnya hebat, pasangannya hebat dalam syurga. Semua seronok. Tidak ada benda yang membosankan, memboringkan, menyampah, meluat, tak ada langsung dalam syurga. Tapi bagi ahli syurga, Nabi kata, dapat lihat wajah Allah, tu yang paling best. Dapat lihat wajah Allah, tu yang paling menyejukkan mata. Masya Allah. Ni nikmat tambahan. Ahli syurga semua dapat lihat wajah Allah. Cuma ada yang dapat sebulan sekali, ada dapat seminggu sekali, ada dapat lihat wajah Allah tiap-tiap hari. Depend pada amalan masing-masing. Yang confirm tak dapat lihat wajah Allah siapa dia? Orang kafir. Kalau baca dia Puan Asmah, telah baca boleh? Surah Al-Mutaffifin. Jadi surah ni menunjukkan orang kafir tak boleh lihat wajah Allah. Lawan dia, orang Islam dapat lihat wajah Allah. Orang Islam dapat lihat wajah Allah. Mutaffifin ya. Tolong baca Puan Asmah muka surat 588. 588 ayat 13, 14, 15, 16. 588, 13, 14, 15, 16. Belas sampai 18 Ustaz. Ya, page 588 ayat 13, 14, 15, 16, 17. Sampai 16 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian
Sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Terima kasih Puan Asma. Allah kata mereka pada hari itu terhalang daripada melihat Allah. Tak boleh tengok Allah. Betul dia dibar. Dibar. Maksudnya tak boleh tengok wajah Allah. Jadi orang Islam dapat tengok wajah Allah SWT. Bila dapat lihat wajah Allah, maka orang Islam kata, Nabi kata, itulah nikmat terbaik. Itulah paling menyejukkan mata bagi semua ahli syurga. Masya Allah. Okey, satu ayat lagi pasal lihat wajah Allah. Tolong terjemahkan dia. Puan Nur Zakiah boleh? Puan Nur Zakiah. Masya Allah. Ni kita nak ni. Dapat lihat wajah Allah ni. Muka surat 578. Ayat 22, 23, 24. Atas sekali. 578, 22, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah orang-orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka yang dahsyat. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Orang mukmin wajah mereka nadira, shining and radiant. Ila rabbiha nazirah, toward his Lord looking at. Melihat wajah Allah Ta'ala. Berseri-seri dapat lihat wajah Allah. Ni yang kita nak. Jadi macam mana nak dapat tu? Kena jadi ahsanu lah kat dunia ni. Kena jauhi dosa besar, buat baik sungguh-sungguh. Bukan sekadar nama buat, tapi buat dengan penuh kualiti. Dapat lihat wajah Allah SWT. Di akhirat nanti, Nabi kata orang mukmin akan melihat wajah Allah sebagaimana manusia melihat bulan purnama. Tengok bulan purnama, kan? Punya terang dia di malam hari, macam itulah manusia dapat melihat wajah Allah dengan terang. Kalau tengok matahari siang-siang, silau, nampak silau pandangan, dia tak lihat wajah Allah macam lihat bulan purnama. Masya Allah. Okey, baik. Sambung sikit lagi. Ayat ni mungkin ayat last kita. Kita sambung minggu depan pula ayat seterusnya. Allah Ta'ala kata, wajah mereka tidak akan ditutup oleh darkness, kegelapan. Kegelapannya ada dua. Satu, kegelapan yang zahir, sebab debu-debu kan, debu-debu kena muka, kotoran-kotoran kena muka, jadi gelap muka mereka. Tengok muka surat Abasa, surah Abasa. Kalau baca Puan Maisarah surah Abasa boleh, Abasa wa tawalla tu kan. Hitam ni maksudnya hitam dengan sebab luaran lah. Muka surat 585 ayat 40, 41, 42. 585, 40, 41, 42. Okey, 585 berapa tadi? 40, 41, 42. Dan muka orang-orang yang ingkar pada hari itu penuh berdebu, diliputi oleh warna hitam, legam dan gelap gelita. Mereka itu ialah orang-orang yang kafir, yang derhaka. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Jadi ayat ni nak beritahu, muka-muka orang kafir pada hari tersebut berdebu, hitam. Sebab debu tu sendiri, dia akan jadi hitam. Ini tafsiran yang pertama. Maksudnya, hitam dengan sebab luaran. Satu lagi pendapat mengatakan, hitam tu bukan dengan sebab luaran. Hitam tu yang datang daripada hati. Hitam yang datang daripada hati. Maksudnya apa? Kerana terlalu risau, takut, sedih, kecewa, menyesal, macam-macam perasaan ada dalam hati. Macam-macam perasaan ada dalam hati. Lalu wajah mereka nampak muram dan suram. Sangat-sangat muram, sangat-sangat suram. Sampai jadi hitam. Kadang-kadang orang tu kulitnya putih, contoh orang Cina. Tapi ada masalah, kematian anak, kematian suami. Macam mana muka dia masa tu? Nampak berseri-seri? Tak ada nampak sugul lah. Walaupun kulit dia putih, tapi kerana dia masa tu diselubungi kesedihan, kerisauan, macam-macam lagi berfikir-fikiran, di muka tu nampak tak ada seri langsung. Sebab perasaan yang berbaur-baur dalam hatinya. Jadi orang ni, sebelum wajah dia hitam, kita nak riwayat wajah hitam, wajah mereka jadi biru dulu. Kebiruan. Kenapa biru tu? Takut sangat.
Wajah biru tu sebab takut sangat. Okey, suatu orang berhadapan dengan benda bahaya, binatang bahaya, macam mana wajah dia masa tu? Dia punya risau, takut, dia biru muka. Tengok muka surah Taha ya. Tolong baca Puan Yusriza boleh? Surah Taha page 319 ayat 102. 19. Ya, berapa tadi Ustaz? 102. 102. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari kiamat, di saat sangkakala ditiup kali kedua, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Bluish. Betul dia orang bluish. Terima kasih Puan Yusriza. Mula-mula biru muka. Biru sebab takut sangat, risau sangat. Seseorang yang dia nak lintas jalan, anak dia melintas sebelum dia lintas. Dia sempat tarik anak dia, lori terela lalu. Biru muka dia. Kalau aku tak sempat tarik anak aku tadi, mati anak aku tadi, macam tu. Masa tu muka dia biru. Kerana apa? Takut. Jadi mula-mula biru. Last kali kerana terlalu risau, takut, sedih, hitam legam. Jadi hitam tu bukan daripada luaran debu. Hitam yang terzahir kat muka hasil daripada kerisauan, ketakutan yang melampau, hitam nampak muka. Tengok surah apa yang nak beritahu. Surah Ali Imran. Tolong baca tu Haji Syahrin. Boleh, surah Ali Imran. Muka surat 63. Muka surat 63. Ayat yang ke 106-107. 106-107. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Kerana itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, syurga. Mereka kekal dalamnya. Terima kasih Tuan Haji Syahri. Jadi itu maksud ayat kita. Hitam sama ada sebab luaran ataupun sebab dalaman. Jadi orang yang dapat syurga, dapat lihat wajah Allah, wajah mereka tidak akan diselubungi kegelapan, dan wajah mereka juga tidak ada kehinaan pada wajah mereka. Tidak ada langsung wajah-wajah kehinaan. Kadang-kadang muka tak hitam, muka tak nampak kesan hitam, tetapi kata-kata malaikat, kata-kata Allah pada mereka, kata-kata yang cukup menghina mereka. Kata-kata Allah dan malaikat pada mereka di hari akhirat, kata-kata yang menyebabkan mereka tunduk malu, tunduk hina, tunduk menyesal. Adapun orang yang buat baik, Masya Allah, maka Allah kata tidak akan menimpa mereka kehinaan. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Okey, baik. Ini kita berhenti awal sikit boleh ya? Saya ada urusan. Ada bekas-bekas belajar tahfiz saya datang nak ziarah malam ni. Jadi kita berhenti kelas awal sikit lah malam ni. Di minggu depan kita akan masuk ayat 27, cerita pasal orang yang wajah hitam pula. Dia punya hitam dia bukan hitam biasa-biasa. Dia punya hitam dia tu seolah-olah hitam kepingan waktu malam. Pieces of the night darkness. Dia punya hitam dia tu bukan hitam biasa-biasa. Hitam legam memang teruk-teruk pun. Jadi rugi dan rugilah. Orang kat dunia jaga muka. Beli produk tu, produk ni, ku putih lah, ku hitam, ku hijau, macam-macam belilah, nak jaga muka. Baguslah, tak salah pun. Baguslah jaga muka, niat untuk berseri depan suami, berseri depan isteri, bagus. Niat untuk jaga muka, belilah pencuci muka apa dan sebagainya. Tetapi lagi penting jaga muka ke akhirat. Maksudnya apa ni? Muka tak kena kehitaman, tak kena debu, tak kena bahaya ke akhirat. Itu lagi penting. Dalam sebuah hadis mengenai orang yang masuk syurga, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Yu'ta bi'an ami ahli dunya. Ke akhirat nanti, okay,
akan dibawa seorang ahli dunia yang paling banyak nikmat. Kat dunia dulu dialah orang yang paling kaya, paling hebat, paling ada segala-galanya. Fayughmasu finnar ghamsatan. Dia dicelup dalam neraka sekejap. Celup pok dalam neraka sekejap. Fayaqalu lahu. Lalu ditanya pada orang tadilah yang kaya gila-gila kat dunia, masuk dalam neraka sekejap. Hal ra'aita khairan qattu? Dulu kat dunia pernah hidup senang ke? Pernah hidup senang ke kat dunia dulu? Pernah ke bercuti, beli kereta mahal, duit banyak dalam bank? Pernah ke? Hal marra bika na'imun qattu? Dulu kat dunia pernah dapat nikmat ke? Kat dunia dulu. Fayaqulu la. Dia jawab tak pernah. Tak pernah dapat nikmat langsung. Walhal kat dunia dulu orang terkaya, termasyhur, terglamour macam-macam lah kat dunia dulu. Dia bila masuk neraka sekejap dia, Allah suruh malaikat tanya, pernah senang tak kat dunia dulu? Pernah dapat nikmat kat dunia dulu? Tak pernah. Kerana apa? Satu saat azab dalam neraka membuat dia lupa segala kesenangan dia pernah dapat kat dunia dulu. Wa yu'ta bi asyaddin nasi azaban fid dunya. Lalu dibawa datang seorang lelaki yang paling miskin, paling susah, paling teruk, paling merana kat dunia. Dialah miskin, dialah susah, dialah ada penyakit macam-macam. Bertubi-tubi musibah Allah bagi kat dia. Dah lah miskin, susah, ada penyakit pula tu. Allah, kita tengok kesian. Tapi dia ni beramal soleh, bagus. Wa yughmasu fin na'imi ghamsatan. Dia dicelup dalam syurga sekejap, sesaat. Summa yuqalu lahu hal ra'aita bu'san qattu? Fayaqulu la. Ditanya pada dia yang masuk syurga sesaat ni lah. Walhal dulu kat dunia dia dapat anugerah manusia miskin. Pejabat zakat pun 5-6 pejabat zakat bagi duit kat dia sebab miskin sangat, contohlah. Lalu dia masuk syurga sesaat. Malaikat tanya, dulu pernah susah tak kat dunia? Tak pernah. Dia jawab tak pernah. Bukan dia tipu. Tetapi satu saat nikmat dalam syurga menyebabkan dia lupa segala kesusahan dia kat dunia dulu. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kita berhenti sini dulu. Kita sambung balik minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.